Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu nak terangkan tajuk bahasa Melayu tingkatan 4. Temanya adalah alam sekitar dan teknologi hijau. Okey, alam sekitar bermaksud benda hidup ataupun benda tidak hidup yang berada di sekeliling kita. Kalau benda hidup ni contohnya macam tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga dan sebagainya. Kalau benda bukan hidup, contohnya gunung ganang, tasik, laut dan sebagainya lah, batu batan, tanah dan sebagainya. Manakala maksud teknologi hijau pula bermaksud teknologi yang dicipta untuk melestarikan alam sekitar. Maksudnya teknologi itu mestilah tujuannya untuk memelihara alam. Teknologi yang mesra alam, contohnya kita semula. Okey. Okey, jika pelajar nak menyalin, nanti boleh hentikanlah sementara video ni untuk salin lah. Okey. Seterusnya tajuk pada hari ini patah dagu bertongkat paruh. Okey. Ada memetik dialog cerita P. Ramlee satu masa dahulu. Lebih kurang beginilah. Walau patah sayap Raja Wali, bertongkat juga aku kemari. Yang ini tajuk ni dia ambil sedikit lah daripada kata-kata dialog tu. Asalnya patah sayap bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat paruh. Maksudnya di sini adalah jangan mudah menyerah kalah dalam membuat sesuatu pekerjaan. Jangan mudah berputus asa. Okey. Objektif hari ini ada 3 sahaja. Yang pertama, membaca teks. Baik, yang kedua, menyenaraikan 10 maksud perkataan daripada teks yang akan kita baca nanti. Yang ketiga, membaca ataupun melagukan syair. Baik, ini adalah gambar burung botak upeh. Namanya burung botak upeh. Okey, burung ni selalu kita temui di sekitar tasik, tepi-tepi sungai ataupun di muara-muara sungai yang berbentuk paya lah. Contohnya macam ada hutan paya bakau. Di tepi sungai tu ataupun di tepi muara sungai tu ada hutan paya bakau, maka burung ni selalu kelihatan di situ. Okey, jika macam sungai di bandar, contohnya sungai Mengkibul, di bandar Keluang tu memang tak adalah. Sebab sungainya sudah dimodernkan, tebingnya tu dah tak ada paya. Baik. Burung ini ketinggiannya boleh mencecah hingga pinggang seorang lelaki dewasa lah. Maka memang besar burung ni. Okey, kalau dilihat, ramai orang salah sangka burung ni dikatakannya bangau. Okey, sedangkan ada beberapa perbezaan lah dengan burung bangau. Mari kita lihat. Okey, di bawah ni burung bangau. Daripada segi paruh dan kepalanya, burung botak upeh lebih besar kepalanya dan juga lebih besar paruhnya. Burung bangau kecil je. Baik, dari perbezaan yang seterusnya yang ketara adalah dari segi warnanya. Jika burung bangau putih keseluruhannya. Tapi kalau burung botak upeh, dia ada belang yang begitu ketara di bahagian sayap dan juga di bahagian ekornya. Okey, lain-lain lebih kurang sama sajalah. Okey, lagi satu, daripada bentuk paruh tu kita boleh bezakan lah antara burung-burung ni. Okey, contohnya jika burung helang mempunyai paruh yang berbentuk tajam berkait. Paruh burung helang ini dicipta untuk mengoyakkan daging mangsa. Okey, jadi paruhnya tu sangat tajam dan sangat kuat lah. Okey, kalau paruh seperti bangau ataupun burung botak ni, dia apabila makan ikan tu dia akan terus telan begitu saja, makan terus. Tapi kalau helang, burung hantu, burung pungguk, dia akan koyakkan. Baik, itu berkenaan burung lah. Okey, mari kita baca petikan ini untuk mengetahui lebih lanjut. Baik, burung botak upeh. Membaca namanya sahaja, tentu ada yang berasa hairan dan akan tertanya-tanya, burung apakah ini? Jika gambarnya sahaja yang dilihat tanpa membaca namanya, tentu ada yang akan menganggapnya burung bangau.
Mengapakah keadaan ini berlaku? Mengapakah burung botak upih sudah tidak dikenali? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan kerana burung botak upih sudah lama tidak kelihatan di habitat yang sepatutnya. Burung botak upih atau nama saintifiknya Mycteria cinerea sedang diancam kepupusan yang amat serius. Dahulu, burung botak upih sering kelihatan di habitat semula jadinya, terutamanya di kawasan hutan paya bakau. Kini kita perlu ke Zoo Negara dan Zoo Taiping untuk melihatnya dari dekat. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memelihara burung botak upih yang semakin berkurang bilangannya. Perhilitan dan Zoo Negara pada tahun 2007 telah menjalankan program pelepasan semula burung botak upih di Kuala Gula, Perak bagi membantu meningkatkan semula populasi burung ini di habitat semula jadi. Hingga kini, burung botak upih mungkin masih dapat ditemukan di sekitar Pulau Kalumpang di dalam suaka burung Kuala Gula, Perak. Namun, dikhawatiri kemandirian burung botak upih di kawasan tersebut sangat rendah kerana kesukarannya untuk mencari habitat yang sesuai. Baik, petikan ini membincangkan tentang keadaan semasa burung ini. Sekarang susah nak jumpa burung ini, kerana ke habitatnya tu sudah diancam kemusnahan. Okey, jadi pelajar, kalau kita lihat di dalam petikan ini ada beberapa perkataan yang menarik. Contohnya habitat. Okey, habitat bermaksud tempat tinggal ataupun sarang. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat di bahagian baris 1 2 3 4 5 baris ke-7, diancam kepupusan. Maksud diancam kepupusan maksudnya semakin musnah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok perenggan yang kedua ni. Kita jumpa perkataan memulihara. Memulihara maksudnya memulihkan dan juga memelihara. Maksudnya lebih senang cakap macam memastikan kelestarian. Lestari tu maksudnya kekal. Maksudnya biarkan dia sentiasa ada. Okey, untuk perenggan ketiga ni kita jumpa perkataan suaka. Suaka, apa maksud suaka? Suaka ni bukan saka. Suaka ni maksudnya tempat perlindungan. Selalu kita dengar di dada-dada akhbar ataupun di berita 100 pelarian Rohingya ataupun 100 pencari suaka daripada Rohingya mendarat di Pulau Langkawi contohnya. Suaka tu maksudnya tempat perlindungan. Kemudian kita jumpa perkataan kemandirian. Okey. Kemandirian ni maksudnya adalah kemampuan untuk hidup, mampu hidup ataupun berdikari. Itu maksud dia, lebih kuranglah begitu. Baik, saya harap pelajar jelas dengan petikan ini. Okey, kita pergi kepada tajuk. Okey. Ini adalah antara punca utama kepupusan burung botak upih. Okey, punca yang pertama, kehilangan dan degradasi habitat. Okey, kehilangan ni maksudnya ketiadaan tempat tinggal lah. Okey, contohnya macam di sungai-sungai biasanya di sungai-sungai burung ni membiak di sungai kawasan sungai. Jadi kawasan tersebut mungkin telah dijadikan satu kawasan penempatan. Maka tiadalah tempat tinggal lagi. Habis hutan-hutan di tepi tu ditebang, maka tak bolehlah nak buat sarang kan. Contohnya di Sungai Mengkibul Keluang tu, di Bandar Keluang, tepi stesen bas, memang dah tak ada lah hutan-hutan kat tepi tu. Semua bangunan sahaja. Degradasi habitat. Degradasi ni bermaksud pengecilan habitat ataupun pengecilan kawasan tersebut. Sama juga disebabkan pembangunan. Hutan tinggal sikit je, jadi mustahil lah burung-burung ni nak bersarang di situ. Okey, baik, kalau kita lihat dekat penerangan ni,
Inilah penerangannya, pengecilan saiz hutan bakau akibat aktiviti penerbangan untuk bermacam-macam tujuan. Contohnya pembangunan. Okey, hutan bakau. Hutan bakau ni sangat penting. Kalau dalam pembinaan, kayu-kayu bakau ni ditebang, kemudian dijadikan cerucuk di dalam tanah. Tujuannya untuk menjadikan struktur tanah itu tidak mendap di kemudian hari. Okey, selain itu kayu bakau juga kita gunakan untuk membuat arang yang berkualiti. Okey. Jadi bakau ni sangat penting. Okey, yang seterusnya, perubahan ekosistem akibat hakisan pantai berlumpur menyebabkan burung botak upih sukar mendapat sumber makanan. Okey, disebabkan tebangan pokok bakau tadi, maka ombak tu membawa sekali lumpur. Jadi lumpur tu menyelaputi kawasan paya lah, dah tak ada dah paya. Paya ni maksudnya ada air, ada pokok dan ada sedikit daratan. Tapi jika pokok dah tak ada, maka hanyalah tinggal daratan dan juga air saja. Maka akan ada lumpur kat situ. Mana ada binatang nak hidup di situ. Sumber makanan pun dah tak ada lah. Baik. Punca yang kedua iaitu pemburuan haram dan kegiatan manusia. Pada 1987, BirdLife International melaporkan bahawa sarang burung botak upih ditinggalkan oleh induknya akibat pemburuan haram dan gangguan manusia di Pulau Ketam, Selangor. Okey, 2. Burung botak upih dianggap sebagai ancaman kepada kolam-kolam aquakultur yang berdekatan dengan Kuala Gula, Perak. Baik, jika kita melihat penerangan ini, NGO BirdLife International melaporkan bahawa sarang burung banyak yang ditinggalkan oleh induknya. Induknya ni maksudnya adalah burung-burung botak yang dewasa. Maka mereka tak bersarang di situ, maka mereka tidak membiaklah di situ. Tinggal sarang saja, dah lari dah entah ke mana. Okey, mungkin salah satu sebab mereka lari adalah kerana diburu oleh pemburu-pemburu haram. Pemburu haram ni pula memburu burung ni adakah kerana dagingnya? Itu kita tidak tahulah. Okey, tapi mungkin dia diburu kerana dia dianggap sebagai ancaman kepada pengusaha-pengusaha kolam-kolam aquakultur. Aquakultur ni maksudnya adalah hidupan-hidupan air. Contohnya ikan keli, anak udang, yang bela ikan patin dalam kolam. Burung ni mendarat di kolam dan makan makanan yang ikan-ikan yang ada di situ. Jadi pengusaha-pengusaha ini pun tak puas hatilah. Baik. Faktor yang ketiga iaitu pencemaran. Pencemaran yang berlaku di muara Sungai Kelang dan Selat Melaka. Sungai Kelang ni di kawasan wilayah Persekutuan sana lah, di kawasan Kelang sana. Pembangunan banyak di situ. Maka bila ada pembangunan pasti ada pencemaran. Okay, di Selat Melaka juga. Selat Melaka ni adalah satu laluan perdagangan yang sibuk. Maka banyak kapal-kapal dagang lalu di situ. Pasti ada tumpahan minyak dan sebagainya lah. Maka pencemaran berlaku. Kedua, pencemaran akibat sisa industri dan penggunaan racun serangga. Baik, sisa industri di sini maksudnya bukanlah maksud sisa toksik dalam tong semata-mata. Benar, itu adalah sisa industri. Tapi sisa lain juga termasuk juga. Contohnya kalau industri pembuatan perabot, pasti ada sisa-sisa industri kayu. Contohnya macam habuk-habuk kayu, cebisan-cebisan kain yang dibuang. Jadi sisa ini tidak lupus dengan cepat. Jadi menyebabkan burung-burung ni makan lah. Yang ketiga, sisa kumbahan kolam aquakultur menyebabkan perubahan kepada ekosistem. Okey, sisa kumbahan kolam aquakultur. Okey, apabila selesai musim menuai ikan, contoh ikan patin dah selesai, dah besar dan dijual, maka kolam tu perlu dicuci. Dalam kolam tu penuh dengan baja, tai ikan, makanan ikan, kadar amonia yang begitu pekat, maka akan dilepaskan terus ke dalam sungai. Maka sungai itu pun tercemar, menjadi semakin masin atau menjadi semakin masam ataupun warnanya bertukar. Itu maksud pencemaran. Baik. Okey, seterusnya di sini ada seterusnya di sini ada syair burung botak upih.
Okey, nanti para pelajar sila baca, dan sebagai kerja rumahnya sila pilih mana-mana rangkap, kemudian hantarkan rakaman suara pelajar untuk cikgu nilai. Kalau baca daripada awal sampai habis lagi bagus. Cikgu mahu kamu cari bagaimanakah intonasi membaca syair. Okey. Contohnya cikgu bacakan di sini, rangkap 1. Si burung botak upih punya hikayat beribu tahun termaktub riwayat sejahtera kerana prihatinnya rakyat hidup harmoni sepanjang hayat. Itulah sedikit. Cikgu pilih irama selendang delima. Ada 7 atau 8 atau 9 irama syair yang ada Jadi cikgu harap kamu pilih dan lagukan. Irama syair yang lain tu insya-Allah lain kali kita baca. Baik, jadi ini adalah tugasan kerja rumah berdasarkan buku teks digital halaman 176 dan 177. Okey, jika kamu susah nak buka buku teks digital tu, kamu undur balik video yang awal-awal tadi, sebab itu nota tu sama je dengan buku teks. Cikgu ambil bulat-bulat daripada buku teks. Baik, tugasan yang pertama, senaraikan maksud perkataan yang telah dibincangkan. Tadi ada beberapa perkataan yang kita bincangkan, contohnya habitat, kemandirian. Senaraikan sekurang-kurangnya 10 lah perkataan berserta dengan definisinya. Rujuk kamus ataupun rujuk internet ataupun rujuk buku untuk maksud tersebut. Okey, tugasan yang kedua, senaraikan langkah mengatasi ancaman kepupusan burung botak upih. Baik, kelas. Tadi kita dah membaca 3 punca utama kepupusan burung. Okey, sekarang ni tugasannya adalah langkah mengatasi ancaman kepupusan burung. Okey, bila sebut langkah, maka ada 5 pihak yang perlu kita fikirkan. Okey, bagaimana kita nak ingat? Senang saja. Lihat jari, jadikan jari, buka jari kamu tu, high five, pukul 5 tu buka. Okey, jari ibu jari pihak individu, jari telunjuk pihak keluarga, keluarga termasuklah ibu bapa, datuk, nenek, abang, kakak. Jari hantu pihak masyarakat, ketua kampung, jiran. Okey. Jari manis pihak sekolah. Sekolah ni siapa? Kelab-kelab persatuan, guru-guru, pengawas, PIBG. Jari yang kelima pihak kerajaan. Maksudnya pihak berkuasa lah. Okey, jadi jika kamu memikirkan langkah-langkah, kalau dalam tajuk kita sekarang ni langkah mengatasi kepupusan kan. Kalau tajuk lain nanti ada macam-macam. Langkah pencemaran, langkah menghadapi kemalangan jalan raya. Kamu ingatlah 5 pihak ni. Tengok jari kamu. High five. Ingat high five. Cikgu bagi contoh. Contoh sebagai seorang individu, sebagai seorang pelajar berumur 16 tahun. Apakah langkah yang boleh kamu buat untuk mengatasi ancaman kepupusan? Mungkin kamu boleh menulis esei tentang kelebihan ataupun keistimewaan burung botak upih. Kemudian esei tu dikongsi dalam Facebook. Contoh. Okay. Jika sebagai pihak kerajaan, apa langkah yang boleh kita buat? Contohnya kerajaan melaksanakan tindakan undang-undang yang lebih keras kepada orang yang merosakkan alam sekitar. Contohnya mengenakan denda, mengenakan hukuman penjara, notis amaran dan sebagainya. Dan tugasan yang ketiga, tugasan terakhir, hantarkan rakaman suara syair. Pilih mana-mana rangkap yang kamu suka tadi. Kalau sebut elok-eloknya, keseluruhan lah rangkap tu ada 5 rangkap. Kalau tak, buatlah 2 rangkap. Hantar kepada cikgu di Telegram. Baik, cikgu harap semuanya jelas dengan penerangan perbincangan kita tadi dan juga tugasan kerja rumah. Jadi itu saja untuk kali ini. Bertemu kembali di lain masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.